KPM. Assalamualaikum dan selamat menonton Membina Juara, rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang penting hari ini ya, yang dapat membantu insya-Allah ibu, bapa, anak-anak, remaja, preteen, segalalah membina juara di dalam diri kita. Okey, hari ini topik yang sangat-sangat menarik yang dengan harapan akan sangat-sangat membantu bukan sahaja anak remaja kita tapi juga ibu bapa dan saya sendiri. Sebelum itu, kita nak ucapkan hello dan selamat datang kepada tetamu-tetamu online kita. Ada Melati, Norita, Putri Farisha dan juga Nisa. Hi ladies. Assalamualaikum. Oh, so pretty. Okay, good. Okay, mari kita terus ke topik kita pada hari ini, iaitu membesarkan remaja celik kewangan. Celik kewangan itu adalah satu konsep yang hilang dalam diri ini. So, episod kali ini saya pun akan dengar betul-betul pakar panel kita. Okay, kita ingat baliklah. Okay, sepanjang zaman remaja saya, cabaran kewangan dan ekonomi taklah begitu merisaukan buat diri saya sampai sekarang pun. Tapi langsung tak sama ya tahap dengan cabaran yang dilalui remaja kini. Mungkin antara itu sebabnya generasi ini bakal melangkah ke zaman dewasa dengan macam-macam cabaran kewangan. Menurut Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz, seramai 40% millennials berbelanja lebih daripada kemampuan mereka. Adakah, ini soalan saya, adakah kerana keinginan mereka melakukan sedemikian ataupun terpaksa? Kita fikir balik lah ya. Anak-anak muda ini nak kena bayar balik pinjaman pembelajaran. Pada masa yang sama nak kena cari kerja dalam landscape pekerjaan yang sangat sukar dan makin sukar. Okay, gaji pun masih terlalu basic dan tidak setimpal dengan kelayakan mahupun workload mereka. Okay? Dan pada masa yang sama, ramai yang bertanggungjawab hal-hal kewangan ibu bapa dan mungkin adik-adik yang kat kampung tu kan, kita tetap nak kena bayar untuk mereka juga. Tak terfikir benda tu. Tapi bagi ada juga yang bernasib baik lah. Okay? Yang lebih bernasib baik ni mungkin berbelanja di luar kemampuan mereka semata-mata kerana ingin kekal relevan di mata rakan sebaya. Alright? Ini kes lain sedikit tapi wujud juga. Baru-baru ni sebuah survei yang dijalankan Ringgit Plus mendapati 47% anak muda Malaysia mempunyai hutang kredit kad yang sangat tinggi. So antara statistik yang merisaukan juga termasuk hampir 29% belia remaja hanya sedar akan kepentingan dana kecemasan ataupun savings or emergency fund, simpanan selepas Malaysia dilanda pandemik. Hampir 60% tidak mampu bertahan lebih 3 bulan. Habis 3 bulan, finish. Don't know what to do, don't know where to find. Hampir setengah populasi anak muda dan belia belum mulakan proses menyimpan duit pun untuk hari tua. Savings apa tak ada. How? Risau. Dalam erti kata lain, kalau kita ni yang senior ni tidak membantu anak-anak muda kita uruskan hal kewangan mereka sekarang juga, generasi masa depan kita mungkin tidak secerah yang diharapkan. Okay? Bernasib baik kita hari ini, all is not lost. Masih lagi ada harapan ya. Bersama Membina Juara hari ini kita ada Alina Amir dari Arus Academy to help us deal with this issue lah. Alina Amir merupakan seorang daripada 4 pengasas Arus Academy. Keempat-empat mereka met as an alumni for the education NGO Teach for Malaysia. So di Arus ini, Alina dan timnya telah menghasilkan sebuah program celik kewangan bagi anak-anak muda yang dipanggil FUND, FUND, for Life. Dan sejak pelancaran program ini pada tahun 2019, Fund for Life kini mempunyai lebih 5,000 pelajar seluruh Malaysia. So, Alina, terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Sebelum kita mulakan tadi dah bagi tahu dah ini, saya sangat berharap untuk belajar sedikit sebanyak daripada Alina juga, sebab saya punya Fund for Life tu sejak pandemik ni dah macam for life for 2 months, for 3 months more. Macam tu. So kita mulakan lah ya. Apa agaknya faktor
yang menyebabkan seorang anak muda tu memulakan habit ataupun kelakuan yang tidak begitu sihat untuk kewangan mereka? Okay, terima kasih Alia for the question. Jadi sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang tu tak ada kemahiran menguruskan wang dengan baik. Okay? Saya nak kongsikan dua faktor. Yang pertama adalah memang kurang pendedahan literasi kemahiran kewangan, menguruskan hutang, tapi juga kita tak tekankan the healthy mindset when it comes to money. Kita tak ada ketetapan minda yang betul bila kita berdepan dengan duit. Contohnya, hanya kerana kita boleh berbelanja tak bermaksud kita kena berbelanja. Faham? Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah budaya kita. Okay. Kita ada budaya di mana macam tak manis kan nak bercakap tentang wang secara terbuka. Kita ada budaya di mana kalau anak-anak kecil bertanya, kita cakap lah, buat apa nak tahu? Korang kecil lagi, tunggulah bila besar dah dapat kerja, dah dapat duit, barulah cakap pasal wang. Tapi kemahiran kewangan doesn't come naturally. Dia takkan tiba-tiba secara semula jadi, dapat gaji, tiba-tiba kita tahu macam kita nak guna gaji ni untuk apa. Case in point. Yes. So sebenarnya nak belajar tentang kemahiran kewangan tu perlukan usaha. Just because anda dapat gaji tak bermaksud terus tiba-tiba dah pandai nak uruskan wang. Ya. Okay. So, itu antara faktornya. Tapi kalau misal kata kita memang macam Alina sebut tadi lah kan, kita dari awal usia pun kita tak digalakkan untuk bertanya, untuk itu find our actual financial literacy. So, apakah maksud itu? Maksudnya pada anak-anak itu di masa hadapan? Okey, kalau kita ada kemahiran literasi kewangan kan, kita akan mudah terdedah atau cenderung untuk membuat keputusan yang salah. Okey, so contohnya kita rasa credit card, kita nak guna credit card. Tapi kita kena tahu yang kalau kita tak bayar credit card tepat pada masanya, interest yang dikenakan akan menyebabkan hutang kita berganda. Yes. Dan kalau kita tak ada kemahiran literasi kewangan, kita akan mudah terpedaya dengan scam-scam dekat luar tu. Yes. Dan kita bukan cakap pasal anak muda sahaja ya. Kalau scam-scam kewangan tu kita nampak ramai warga emas yang hilang duit persaraan sebab terpedaya dengan scam kat luar tu. Terlalu percaya pada scam-scam ni. Betul. Kadang-kadang orang kata, alah, kalau lah saya dapat RM1 juta kan best. Sebenarnya tak. Kalau awak dapat RM1 juta tapi awak tak pandai nak uruskan RM1 juta tu, turns out anda akan ditinggalkan lebih miskin daripada sebelum dapat RM1 juta tersebut. Betul. I mean, when sound like a cartoon. Betul. No, saya dengan suami saya selalu berlawak macam ni lah, atau berangan lah kan. Okay, saya nak 56 juta. Tak pernah 1 juta, tak pernah 10. Kena nombor dia lain-lain. 56 juta ringgit. Kalau kita dapat 56 juta, kita nak buat apa? Bayar hutang. Betul. Sebab kita dah sampai ke tahap itu. Kenapa kita tak awal-awal kita jaga kewangan kita supaya tak payah ada nak bayar hutang. Okay? Baik, okay. So that's how it's gonna help you in your life ahead, okay? Ramai yang muda-muda sekarang ni lah kan, Alina. Sebelum apa-apa pun, diorang dah mula recurring expenses. Maksudnya yang committed expenses lah. Yang tiap-tiap bulan kena. Habis saja universiti, nak bayar student housing ataupun student loans, study loans, credit card, itu yang kita sebutkan tadi, credit card, phone, bil telefon, bil internet, sewa rumah, benda-benda macam tu. Jadi kalau misal kata di usia yang muda itu diorang dah mulakan, is it realistic? Faham tak? Kalau kita macam ambil, okay, selamat datang ke dunia remaja, okay, dah bayar segala apa, student loan kamu semua. Is it realistic to expect them to be able to do that, to manage that? No. Kalau tak ada foundation untuk tahu cara nak menguruskan wang, memang tak realistic. However, kalau anda tiba-tiba dah berada dalam keadaan tersebut, realistik atau tidak, you have to face it. Anda kena manage, betul tak? Betul. Bila dah berdepan dengan hutang ataupun dah dikelilingi bil, benda yang paling penting adalah to pause kejap. Okay. Kita kena track our expenses. Tulis macam mana duit masuk, duit keluar tu, dan sumber pendapatan kita tu cukup atau tidak. Kita kena think back about our tingkah laku bila kita nak berbelanja tu. Kita betul-betul ke kita perlu benda ni? Boleh tak benda ni kita tunggu kejap? Boleh tak sabar kejap? Lain kali baru kita beli. Right. But the most important thing is to track your expenses. Jejak perbelanjaan anda. Sebab kalau anda tak tahu apa yang keluar, anda tak tahu macam mana nak stop. Betul? Betul? Okey, question seterusnya. Betul. Okey, perlukah kita? Perlu dan keinginan itu dua perkara yang berbeza, ya kawan-kawan. Jadi contohnya buku ini saya perlukan.
Dan saya inginkan juga, tapi ada je cara-cara kita nak dapatkan yang mungkin lebih murah ataupun yang free, a library, guys, or free e-books, Okay, itu contoh. Kalau kita tengok social media sekarang, ataupun iklan-iklan, kan? Oh, dia punya panggil tu, belilah ini confirm gigi akan putih, belilah ini rambut confirm akan straight, belilah ini confirm you akan jadi orang yang paling popular. Sangat-sangat senang terjerumus remaja sekarang. Jangan kata remaja lah, dewasa pun sama jugalah. Live beyond their means, untuk lebihkan kemampuan mereka berdasarkan perbelanjaan mereka melebihi kemampuan mereka. Macam tu. Okay, so it's easy to ask them to control, tapi tak seberapa senang nak praktikkan. Kalaulah misal kata dia dah terlalu biasa dengan kehidupan macam itu, adakah sesuatu yang senang untuk kita mula track your expenses macam tu? Is it something easy, or is it like macam kelas accounts dulu yang macam nak kena debit, kredit, apa benda semua? Pening kepala. So isu yang Alia cakap ni kan, isu yang Alia bincangkan sekarang ni, sebenarnya it's beyond financial literacy. Sebenarnya it's already macam tingkah laku dan mindset kita. Kita ada isu macam ni sebab kita suka apa? Kita suka bandingkan diri kita sekarang dengan apa yang kita nampak dalam social media. Right. Tapi kita kan tahu social media tu adik-adik semua adalah bohong semata-mata. Itu adalah untuk entertainment anda. Jadi kalau anda cuba compare kan, bandingkan diri anda dengan sebuah kehidupan yang bohong semata-mata, it does not make sense. You will never meet it. Okay? Right. So it's very important. So sebab tu saya cakap, literasi kewangan ni is beyond tracking expenses, right, but also tracking your behaviour. Kena pastikan tingkah laku kita tu dan money mindset kita tu is a healthy one. Okay, alright. Okay, so that's a different thing altogether, but also bersangkut paut juga sebenarnya lah. Jangan terlalu mudah termakan kata. Jangan terlalu mudah hidup belanja melebihi kemampuan kita. Itu adalah kepada mereka yang mungkin mampu. Tapi ramai juga kita tahu dalam pandemik ini makin lama makin muncul, makin timbul kes-kes di mana mereka sedia maklum tidak mampu. Mereka sedia maklum bahawa komitmen mereka tetap ada di situ. Mampu ke tak mampu, komitmen tetap ada. Ibu, bapa, study loans, whatsoever. These are the things that they need and they have to have it. How can we start to manage it? Itu kejap lagi kita akan buka semuanya. Okay? Alright, kita akan bongkar, kita akan diskusi. Anda jangan ke mana-mana. Penting episod kali ini, okay? Khususnya pada ibu bapa dan juga remaja-remaja yang dah on their own especially, okay? Alright, kita berehat seketika, kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Episod kali ini kita akan bersama-sama membina juara kewangan, ya. Bukan saya yang akan berikan pendapat pakar, tidak. Kita ada panel pakar sebab saya pun sama je. Very bad, Kita ada panel pakar kita pada hari ini. Alina Amir, terima kasih kerana bersama dengan kami. Okey, kita nak sambung diskusi mengenai financial literacy. Financial literacy. So, usia apa agaknya yang paling ideal, yang paling ngam lah untuk kita mulakan ajaran ataupun nak kenalkan mereka ke financial literacy ni, and pada usia itu apa yang, just tell us the best way to start at a good pace. What's a good pace? And yeah. Okay, ada satu kajian kan daripada University Wisconsin Madison yang mendapati bahawa anak semuda 3 tahun dah boleh faham konsep ekonomi seperti nilai, seperti pertukaran. Jadi kan sebenarnya bagi saya kita mula seawal yang mungkin. Untuk anak saya sendiri, dia baru 3 tahun, tapi saya dah mulakan memperkenalkan konsep tabung untuk dia sejak dia umur 2 tahun. Nampak je shilling, masuk dalam tabung. Nampak je shilling, masuk dalam tabung. Dia dah nak masuk 4 tahun depan. Dan dia dah tahu, shilling ni sangat bernilai. Sebab tu, ibu bapa di rumah yang sedang menonton ya, pastikan dekat rumah anda tu, anda tak selalu letak wang merata-rata. Kita nak cipta satu budaya di mana
duit tu kita kena jaga elok-elok. Bila dapat tu, imagine bila kita kecil-kecil dulu dapat duit je rasa macam bestnya. Raya was the bomb. Jangan ambil duit saya, betul tak? Exactly the same. Untuk ibu bapa kadang-kadang kita keluar, kita beli barang, ada duit baki kita letak je atas meja. Kalau boleh jangan buat macam tu. Sebab kita nak tunjukkan kepada anak-anak kita duit ni sangat berharga. Setiap sen tu bernilai. Betul. Okay, alright. So that's actually quite good. Yeah. Ada juga bila anak-anak tanya, RM1 ni siapa punya? And then macam kita akan rasa macam anak-anak kita sendiri sebagai ibu bapa, RM1 ambil lah. Is that not advisable as well? It's like, alah RM1 je ambil je lah. Not advisable. Okay. Sebab kita nak tahu, nak bagi tahu anak kita yang kalau nak dapat duit tu tak pernah free ya. Tak pernah ada free money. Okay, so kalau boleh kita nak konsisten dengan budaya di rumah. Okay, so apa antara perkara lain yang ibu bapa boleh buat untuk kira macam menarik perhatian anak-anak dan pada masa yang sama bagi mereka mesej yang betul ataupun sealiran dengan good financial literacy? Okay, selalu kalau orang katakan kalau kita tu bagus dengan duit, kita bayangkan orang yang kaya, orang yang milioner, kita selalu bayangkan dia mesti pandai matematik, pandai kira-kira, dia mesti pandai budget strategi. Sebenarnya orang yang kaya dan orang yang mempunyai duit ni, perkara paling dia ada adalah kesabaran. So sangat penting untuk ibu bapa ajar konsep sabar itu apa. Kalau anak-anak kita nangiskan nak mainan baru, kita sebagai ibu bapa kadang-kadang tergerak nak belikan mainan untuk diamkan dia. Tapi kita sebagai ibu bapa ada tanggungjawab untuk ajar sabar. Okay. Jom kita save sama-sama, usaha sama-sama untuk dapatkan mainan ni. Okay? So there's no shortcut to learning financial literacy, unfortunately. So setakat ini kalau anak-anak saya minta apa-apa yang diorang nak, bukan perlu tau yang nak, contohnya mainan ke ataupun anak perempuan saya suka colour rambut. Can we have this hair colour? My reply to them is like, okay, I don't have money right now. We'll think about it like next month. Is that okay? Okay, this is very good. Apa yang kita nak libatkan anak kita dengan bajet keluarga. Okay. So on top of that, Alia, what you can do is, dia boleh cakap, okay, mama ada this much. Mama gunakan this much untuk keperluan keluarga. Okay? Makan, minum, pakai. Very good. Bill, electric, all that. Right. I have this much untuk mungkin kita boleh pergi bercuti di Port Dickson. Okay. Are you okay kalau kita tak cuti Port Dickson because mama akan guna ni untuk beli your hair colour? Are you okay? Girl. Libatkan mereka dalam membuat keputusan dengan keluarga. Sekeluarga. So it becomes a family financial. It's talked about. Dia akan berdiskusi, dibincangkan. So dalam pada masa yang sama, ini kalau kita nak ikut episod-episod lain kan, bila kita bercerita pasal kesihatan mental, ini juga melibatkan, it becomes that ecosystem lah. Correct. So the ecosystem exists dalam financial literacy juga. Betul. Alright, okay. So itu adalah bagus. Okay, anak-anak saya semakin remaja. Okay, they're preteens, they're 12 now. So what age should we allow them some financial independence? And what is financial independence? Minta maaf lah sebab saya seorang yang pada usia 14 tahun, saya dah bertahun-tahun nak beli CD sendiri. Dan ibu bapa saya macam saya juga. No, duit ni adalah untuk makan minum. You nak CD, you work lah, you get. So I started work at 14 to get what I wanted. So what is financial independence and what is a good age to give them that? Okay, so financial independence in a way yang apa yang saya boleh buat dengan duit yang saya ada. Okay, contoh okay. Kalaulah saya umur 14, 13 ke, apa yang saya boleh buat dengan duit yang saya ada? Sebagai ibu bapa, kita kena jelas. Duit poket yang saya bagi awak, duit poket yang saya bagi kamu nak buat untuk apa? Mama akan beli semua benda dalam rumah. Once it's outside of the house, that's on you. So contohnya, kalau nak pergi sekolah, beli makanan ataupun birthday kawan ke, that's on you. Okay, sebab mama dah janji, I give you this pocket money untuk buat tu and mama will handle this. Okay, so kalau nak sesuatu, you have to usaha sendiri. Very important that ibu bapa itu selalu berbincang bersama dan menjelaskan bersama. Betul. Kadang-kadang ibu bapa rasa macam tak boleh, lepas tu malas nak layan, malas nak elaborate. Yap. Bila kita tak elaborate, anak-anak susah nak faham. Kenapa mama tak nak bagi? Cantik apa rambut ni? Macam tu. Kenapa mama tak bagi? Sebab sebenarnya bukan kita nak bagi. Kita nak mereka fikir sendiri. So for me, the moment anak-anak dah dapat pocket money sendiri, the moment anak-anak dah mula remaja, right,
bagi mereka decide on their own nak guna duit tu untuk apa. Apa yang kita boleh control ialah jumlah duit yang kita nak bagi. Okay. Alright. Jumlah duit yang kita... So kalau kita dah bagi, kita rasa macam you are not managing your money well, I will probably cut it down a bit more so that you know. So along the way, jangan stop ajar. Jangan stop ajar, jangan stop point out if there is something that is going amiss. Okay? So be consistent with budaya keluarga bila berdepan dengan duit. Okay, so what's kalau misal kata I nak mulakan dengan anak-anak saya yang berusia 12 tahun, what is a good amount? Amount ya, yes, sebenarnya tak ada one amount, you know. Ya ke? Bagi saya lah kan. Adalah. Tak ada, sebab dulu masa kita kecil, kita tahu okay, mama akan tinggalkan satu duit shilling RM1 tu. And then bila kita tua sikit, RM2 duit warna pink tu kan. Sekarang bila dah tak kita ada tahap dapat RM20 tu, wow, kita dah dewasa. Tapi sekarang, I don't know what, anak saya terlalu muda. Right. Saya dah dengar macam the rate is getting higher and higher. RM5 ada, RM10 sehari ada. Yelah. So I think apa yang kita perlu buat ialah kita sebagai ibu bapa kena tanya ibu bapa lain. Kena buat kajian sendirilah. You bagi berapa, you bagi berapa, you bagi berapa. Kita tak nak be above the market. Ya, faham. Tapi kita nak be below the market also. Betul. So kita tak tanya, kita kena survey dengan ibu bapa lain. Okey, berdasarkan pada usia anak sendiri. Betul. Dan juga background, sekolah mana. Okey. Alright. So, yes. Okay. So, kita kena buat kajian sendiri jugalah ibu bapa. Sebenarnya, financial literacy ni, kalau lah misal kata, kita cuba bayangkan kalau anak remaja kita, kalau anak preteen kita dah ada financial literacy itu, tak kesenang hidup kita nanti. Lagi-lagi kalau ibu bapa tak begitu financial literate seperti saya. Alright, sekarang ini anak-anak remaja bakal kira macam melangkah ke alam dewasa dengan terlalu banyak cabaran kewangan khususnya, okay? Komitmen di usia yang muda, study loan, so. So, what is, macam mana kalau diorang nak cari, diorang nak bantuan? Okay? Ini adalah pada mereka yang memang ada komitmen ini dan mereka masih lagi tak dapat nak grasp, tak dapat nak manage their own thing. Where can they go for help? Okay, first kali sebelumlah kita sampai ke tahap yang sangat kritikal tu, mula sekarang, mula belajar sekarang. Don't wait, okay? Jangan tunggu. So, mulalah belajar tentang apa perbezaan akaun simpanan, apa pelaburan, macam mana nak uruskan hutang. Mula sekarang, learn as much as possible. Tapi bila dah terjebak dalam masalah kewangan tu, what you have to do is ada banyak institusi, ada banyak organisasi yang memang akan bantu. So, contoh macam AKPK, Agensi Kewangan dan Pengurusan Kredit, ada counselling. Dia akan bagi counselling macam mana nak uruskan hutang. Dia akan ajar hak kita sebagai pengguna. Okay? So, make sure to reach out. Make sure to cari. Akan ada orang yang nak membantu. Especially in financial literacy, di bawah Bank Negara ada banyak inisiatif-inisiatif seperti the Financial Education Network yang digabungkan lah. Salah satu Fund for Life juga di bawah network tersebut. Gabungkan semua program-program financial literacy yang memang wujud untuk membantu anda. And it's like, is it targeted to different types of, yelah, kalau saya ada masalah ini, saya boleh cari sini. Ada spesifik. Yes, ada spesifik. It's targeted untuk umur apa, untuk masalah apa, untuk sampai tahap mana. So, just look up for it. So, ada di situ, dah sedia ada, kita hanya perlu ada sedikit inisiatif untuk mencari, ya, kalau sampai tahap itu. Dan kalau belum sampai tahap itu, Jangan biarkan sampai tahap itu. Start sekarang, uruskan simpanan segala apa benda semua. Do your research. Starting now. Okay, kita akan ke soalan tetamu online kita yang pertama. Tak silap saya, Melati. Yes, are you ready for the question? Silakan. Assalamualaikum. Saya nak tanya, ada tak investment yang sesuai untuk remaja untuk dia simpan seeloknya setiap bulan lah untuk masa depan dia orang? Okay, soalan ni saya sangat suka sebab dia menunjukkan yang Melati ni dah tahu konsep pelaburan. Dia tahu yang you want to grow your money. Kalau kita simpan duit ya dalam tabung saja-saja, duit kita akan tiba-tiba dari RM1 dapat jadi RM2, melainkan kita masukkan dia. Kalau pelaburan berbeza, kita letak dalam akaun pelaburan, kita biar je. Dia akan tumbuh sendiri. Dia akan grow on its own. The moment kita touch it, that's when it will not grow as fast anymore. So bagi soalan Melati tadi, dia sebenarnya mengikut
tahap risiko anda. Adakah anda seorang yang high risk, low risk, medium risk? Bagi anak-anak muda, mungkin anda tak ada pendedahan kepada kepelbagaian akaun pelaburan contohnya. So bagi saya yang paling selamat contohnya macam letak dalam ASB. Alright, Okay, selamat, betul tak? Mula seawal yang boleh. Sebab apa? Bila kita melabur ni, dia ikut berapa lama kita tinggalkan duit kita. Jadi kalau kita tinggalkan duit kita daripada umur kita setahun, berbanding dengan umur kita baru nak masuk umur 13 tahun, berbeza tau. Yang setahun tu, walaupun kita sumbangkan wang yang sama, yang setahun tu pokok dia lagi besar. Ya, betul. Sebenarnya kalau itu saya nak sentuh jugalah. Sebab ada beberapa kali juga, awal setiap tahun, anak-anak saya akan tengok, kenapa ramai sangat dekat bank ni? Awal dia, ASB. Mami jawab macam tu je. ASB nak. Bila dia mula faham nanti akan saya terangkan kepada mereka kehebatan ASB ni ya. Terima kasih kepada Melati untuk soalan anda. Kita akan berehat seketika. Kita ada lagi tetamu online yang dah tak sabar-sabar dengan soalan mereka. Kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Minggu ini kita bincangkan financial literacy ataupun celik kewangan, remaja celik kewangan. Okey, kita harus celik. Yang tu bangka macam ni pun belum cukup celik lagi. Nasib baik hari ini panel pakar kita Alina Amir ada di sini untuk bantu saya sedikit sebanyak, ibu bapa di luar sana dan juga remaja-remaja lah, dengan harapan yang kalau kita macam mana tahap mana sekalipun, start now. Okay, educate ourselves more now, do our research now. Belum ada savings, buka sekarang, cari savings yang paling sesuai dengan diri anda dan buat sekarang juga. Okay, alright. Kita akan terus ke tetamu online kita. Kita ada Norita dan juga Putri Farisha, tak silap saya. Halo Putri, silakan dengan soalan anda. Saya tanya, bagaimanakah saya nak menyimpan duit jika saya mempunyai nafsu membeli belah yang suka dikawal, terutamanya bila zaman sekarang ni kan kita boleh online shopping. Faham. Sakit dekat sini, ulu hati pedih bila fikir balik kita punya boros dan punyalah senang nak shopping sekarang. Ya Allah. How? Okay, saya ada satu tip lah. Okay, kita cuba tip ni sama-sama. Okay. Bila kita nak shopping, bila kita tengah scroll our Shopee ke Zalora ke Lazada ke, sebelum kita klik buy, kita tanya dulu, do I love it? Do I really love it? Alright. Or I'm just okay. Okay ke? If you don't answer, I love it, don't buy. Okay. Okay? Kalau barang yang anda nak beli tu tak membuatkan anda rasa macam bestnya, tak payah. Kalau dia buat macam biasa-biasa je, then scroll, keep scrolling. Really? Okay. Tapi alright. Okay Tapi itu Putri Putri mungkin lah daya ketahanan dia mungkin macam Puan Alina lah. Okay, boleh, I don't love it, so I scroll. Kalau macam saya ni, boros saya ni kadang-kadang dia tak masuk akal, dan yang paling bahayanya adalah my online shopping of choice is GrabFood, Foodpanda, apa-apa yang makanan. Saya boros bab makan. Sangat-sangat boros bab makan. How do I control that? Especially masa MCO kan? Ya. Because it's so easy, betul tak? Easy lagi satu, and yelah kita dah malas nak fikir nak masak apa kan? Okay. So sometimes I also rasa macam ikut situasi. Okay. So contoh masa kita tengah MCO, probably busy working, lepas tu nak kena masak lagi. Everything feels macam semua benda kena buat sekarang. Right. If it's helpful. Sebab financial literacy ni kita tak nak dia buat kita rasa stress, anxiety around money ya. So kita we must give ourselves some break also. Okay. So bezanya kita sekarang ni dalam keadaan pandemik ya. So we be a bit more forgiving. Okay. Kalau kita rasa isu kita adalah macam tentang makanan, then sebenarnya itu bukan isu financial literacy anymore, right? Itu adalah isu how we're feeling. How we're feeling translating into action that leads to us buying. Right. It has got nothing to do dengan kemahiran anda simpan menguruskan duit. wang. Okay. Alright? So,
kita kena bezakan. That's why financial literacy ni, bila kita cakap, kita bukannya belajar pasal budget je. Bukan belajar pasal melabur untuk jadi kaya raya. Not just that, but also tingkah laku kita. Our mindset. How do we think about money? How do we think about barang-barang? Kita ni pengguna yang jenis apa? Okay. So those are the things that kita kena kenal diri kita sendiri. In the process of finding out ourselves, kita akan faham kenapa kita buat sesuatu. And that is why I think it's okay pada masa-masa keadaan sekarang ni memang sukar, so kita be a bit forgiving. But you're very conscious about your behavior, isn't it? Yes. That's the first step. Be conscious of your behavior. Okay. Yeah, so kononnya kalau kita rasa macam nak beef steak, janganlah pilih yang RM60 satu pinggan. Pilihlah yang RM20. Okay. Sedapkan hati sendiri. Okay. Puan Norita. Yes? Silakan dengan soalan anda. Okay, Assalamualaikum ya. Sebenarnya saya ni dah mengamalkan konsep kalau nak duit saku, anak-anak kena bantu saya buat kerja rumah. Maknanya mengemas, masuk kain. Tapi kadang-kadang bila anak-anak ni dah besar, dah semakin meningkat remaja, dia pandai pula persoalkan kita kenapa perlu digajikan mereka. Dia orang kata, bukankah ini tanggungjawab ibu bapa bagi duit, menyediakan apa keperluan mereka. So tolonglah Puan Alina, macam mana? Okay, faham Puan Norita. Saya faham frustrationnya itu. Ya. Okay, ya. Okay, so ni tip penting untuk ibu bapa ya. Jangan kita gabungkan wang saku dengan chores at home. Okay? Jangan kita gabungkan. Sebab apa? Kadang-kadang anak-anak kita dah besar kan, dah masuk remaja. Kalau dia kata, kalau tak kemas katil, mama tak bagi RM10. Kalau dia rasa macam RM10 je, tak payahlah kemas katil. Cuba macam tu. Jadi kalau boleh ya, kita nak konsisten. Jangan gabungkan duit wang saku and your chores. Kalau kita nak duit special, it has to be a special work. Yang bukan chores. Yang special macam kita nak cat rumah. Semua orang kena buat. Cat rumah tu kadang-kadang sekali. Then we can put in a bit of like tips lah. But if it's everyday chore yang memang tanggungjawab anak-anak untuk buat, basuh pinggan lepas makan, kemas bilik sendiri, angkat your own toys. Don't involve. Jangan gajikan. Don't involve it because it's going to be very complicated when they figure it out. Nak explain balik. Alright, so what can mungkin how can Puan Norita like skew what's happening now? How can she macam reverse the effects a little bit lah. Ada boleh ke? Boleh. There's always a yes. Paling penting adalah kita nak mereka faham kenapa mereka kena buat these chores. Okay, that's number one. It has got nothing to do with money. Tak ada kena mengenai dengan duit. Okay, duit is duit. Okay, wang saku is wang saku. And your child is right. Your child is very intelligent. He is right. Memang kenapa anak perlu digajikan? Ya, betul. Okay, so there are some things yang memang tak perlu digajikan. The chores is yours. Sebagai anak, ini adalah tanggungjawab yang tidak berbayar. So you must do it. Okay, so explain it in a way yang dia akan faham. Okay, and it doesn't matter. Kadang-kadang kita explain first time kan, dia rasa marah, tak adil lah apa-apa kan. It's okay. They will get over it. Okay? Also, saya rasa Puan Norita tak ada salah, tak ada betul also. I mean like, because I'm still learning also. You know what I mean? Saya dengar Puan Norita tadi cakap, berikan, saya terfikir macam idea yang bagus. Sebab saya yang macam tu, like, bilik engkau kemas sendiri. Saya ganas sikit bab tu. Tapi yelah, okay, thank you Puan Norita, dan harap-harap jawapan Puan Alina tadi dapat membantu sedikit sebanyak. Okay, we go back to that question lah, because let's say for raya lah, okay, raya, we always do that. Okay, kalau tak puasa, tak dapat duit raya. I'm not that kind of parent, because my parents were not like that. Whether I puasa penuh or tak puasa penuh, tak adanya duit raya. Mak bapak saya takkan bagi duit raya. Orang lain boleh, kan? Dia orang tak halang. So, adakah konsep itu memang tidak membantu? Macam kalau kamu tak sediakan ini, kamu tak dapat duit tu. Okay, paling penting sekali adalah kita kena pastikan budaya yang kita mula dalam keluarga kita tu budaya yang konsisten. Okay. The moment it gets inconsistent, that is when anak-anak akan macam hilang percaya. Alah, ni betul ke tipu ni? Okay.
for parents, untuk ibu bapa, kalau anda mulakan budaya di mana anda sentiasa bayar the chores, adakah itu sesuatu yang sustainable untuk anda? Is the rewarding culture, you know, Correct. that reward. Yes. Ada kadang-kadang kita nampak, saya dah pernah dengar banyak cerita ibu bapa kan, dia kata okey kalau awak Dapat menabung 5A, akan dapat 5A, saya akan bagi dia dah. 5A keputusan tu tak apa, setahun sekali atau 6 tahun baru dapat kan. Kalau dia kata macam sentiasa ada bayaran ganjaran, tak sakit ke ibu bapa? Nak asyik bayar. You must make sure budaya yang kita cipta tu adalah budaya yang sustainable untuk diri sendiri. Jangan saya kata okey anak saya Alia letak RM5, mami double every time. Setiap kali dapat RM5, kita kena double because kita tak boleh break our promises. Right. Because that is another issue, breaking promises. So again, bila kita ada anak, bila kita ada keluarga, budaya yang konsisten and sustainable is very important. What is a culture tu, budaya yang bagus in the long run, dalam jangka masa panjang, sesuatu yang bernas, sustainable untuk ibu bapa untuk dipraktikkan. Mungkin not the rewarding culture tu lah. What can, sebab iyalah budak-budak kecil, takkan kita nak cakap pergilah cik kerja. Tak boleh lagi kan. So how? Okey, saya bagi satu contoh. Selalu dalam rumah kan kita ada tabung Alia, tabung Alina, tabung Melati, betul tak? Okey. Apa kata kita mulakan satu tabung keluarga. Okey, dan tabung keluarga ni kita letak dekat tempat di mana semua orang boleh nampak. Okey, letaklah dekat living room ke apa Okey. And kita kata tabung keluarga ni semua orang contribute. Bila-bila kita ada duit lebih ke kita contribute sikit, okey? Alright. So contohnya bila mama dah balik from the grocery, mama ada RM5 duit baki, mama masuk dalam tabung keluarga, say it out loud. Okay? Right. And then at the end of the month, kita sama-sama buka tabung keluarga. Kata, ada berapa dalam ni? RM50. Okay, korang nak buat apa? Makan KFC, makan aiskrim. It makes the money, gathering of the money tu sebagai sesuatu yang kita buat bersama-sama keluarga. Right. Kita nampak tabung keluarga kita tu naik sama-sama. It's not about my tabung, it's not about your tabung, it's about our tabung. Yeah. Okay, so kita nak create this budaya yang di mana I can keep some for me, but I also want to give some to my family. Okay? That's right. Yalah, okay. So dia ada kebebasan. Anak-anak kita juga ada kebebasan. Like contohnya, okay, baki duit hari ni RM10. Tapi anak masukkan RM2 aja hari ni. Yes. So dia ada kebebasan untuk itu. And at the end of the day, dia juga boleh reap the benefits of the Correct. family Yes. family tabung juga. Correct. Okay, saya ada pernah tertengok saving concept ya, where RM1 RM1. RM1 setiap hari kalau ada baki RM1 tu semua diletakkan dalam. Asal RM1 je diletak dalam. And at the end of the month ada dalam RM50 atau kalau di akhir 6 bulan ada RM400 siap boleh bawa family pergi cuti. Can that be done as well? Yes, but tengok tip yang Alia share tadi tu, there's one thing that is very important, consistency. Setiap kali ada RM1 diletak. So any tip sebenarnya memang boleh berjalan. Sometimes tip tu macam tak masuk akal pun, but the moment you get consistent with it, it works. Okay, so it doesn't really matter. Banyak je orang kata, okay, jumpa je duit shilling ni, kita simpan. Jumpa je duit RM10, kita simpan. Yes, the most important thing is to be consistent. Yelah, kalau selepas 2 bulan dah macam kosong je kan. Itu salah kita juga. Okey, kita dah dapat beberapa tips. Kita akan berehat seketika. Ada banyak lagi soalan untuk Puan Alina. Bukan saja dari saya, tapi juga daripada tetamu online kita. Kembali bersama Membina Juara. Kembali ke Membina Juara, membincangkan celik kewangan, remaja celik kewangan ataupun financial literacy in teenagers. But honest to goodness, sebenarnya yang serba senja ini pun sangat-sangat membantu saya hari ini. Okey, dah macam-macam tips dah saya dapatkan dan dah tak sabar-sabar nak balik rumah, nak try tips ni dengan family, especially that family tabung thing. I think it's brilliant because kadang-kadang anak-anak saya lagi banyak duit daripada saya. Dia orang simpan, dia orang lagi pandai simpan. So dia simpan. So saya pun boleh dapat belajar jugalah daripada mereka nanti. Okey, sekarang ni kita akan terus ke soalan daripada tetamu online kita yang terakhir pada episod ini. Kita ada Nisa. Hai Nisa. Hai. Okay, so saya nak tanya, saya sebagai seorang pelajar universiti ni sendiri, bila saya dengar lepas grad je nanti banyak hutang.
Saya rasa takut lah bila dengar benda tu. So lagi-lagi hutang pinjaman pendidikan ni. So adakah mengambil pinjaman pendidikan ni sesuatu yang digalakkan? Actually saya pernah I tertanya soalan itu juga dan orang kenalan saya yang rapat memang lebih rela kerja pada masa yang sama belajar semata-mata sebab dia tak berani nak ambil pinjaman pembelajaran, and that's not available for everybody kan. So wajar ke tidak? Okay, so when we talk about hutang ni, kalau boleh kita nak menjauhi hutang. The first thing, if you can afford it, you pay for it. Kalau boleh kita bayar. Jangan ambil hutang. Sebab hutang ni adalah sesuatu yang boleh bersama dengan kita sampai mati kalau kita tak uruskan dengan betul. However, disebabkan faktor keadaan, kadang-kadang kita memang tak ada choices lain untuk berhutang. Okay? Kalau kita berhutang tak apa. But the moment kita berhutang, kita dah kena plan dah macam mana kita nak bayar balik hutang tersebut. And that is why salah satu kemahiran literasi kewangan adalah untuk menetapkan matlamat hidup kita. Dan bila kita menetapkan matlamat hidup kita, salah satu matlamat tersebut adalah macam mana kita nak langsaikan hutang. Okay? Bagi ibu bapa yang ada anak, bagi ibu bapa yang dah tahu perkara-perkara ni, if you want to avoid hutang in the masa hadapan, mula save untuk pendidikan untuk anak-anak. Okay, mula save untuk pendidikan. Kadang-kadang kita anak saya bila besar nanti masuk universiti. Siapa nak bayar universiti tu kalau bukan kita yang menabung sekarang? Betul. Okay, so sebab kadang-kadang kita dengar kan ada tabung berbeza. Ini tabung untuk berbelanja, ini tabung untuk kecemasan. Mesti ada satu tabung untuk pendidikan. Kalau kita tak nak berhutang pun, ada tabung pendidikan ni bila sampai masa walaupun tak cukup, at least kita takkan hutang banyak. 100%. Betul tak? Yep. Okay, so always manage this. And dengan kehidupan ni sangat penting untuk kita fikir tentang masa depan. Betul. It's very easy to live in the moment. Okay, very easy to live in the moment. Tapi lagi-lagi buat masa ni kan. Betul. Especially bila kita tengah muda sekarang kan, kita rasa macam live in the moment lah. Esok-esok lah. Come my life. Okay? And then besok nak bayar hutang macam mana? Yes. So it's very important that kita fikir tentang masa hadapan, kita fikir tentang esok. Dan sebenarnya kita mesti selalu ada a plan B, a backup plan. Kalau plan ni tak jadi, what's our backup plan? The most important thing bila kita dengar tentang macam masalah kewangan, masalah hutang ni, bila terjadi je masalah hutang ni, kita sebagai manusia tiba-tiba terus rasa nak putus asa. Putus asa macam tak boleh dah aku nak teruskan kehidupan ni. Betul tak? Okay? Hutang tu boleh buat kita rasa begitu. Sebab tu untuk saya personally, avoid it as much as you can. Only when you're memang tak boleh nak afford, then you get into it. The moment you get into it, terus plan macam mana nak bayar balik. Okay? Bukan cakap tunggulah bila hutang dah habis barulah kita fikir. Okay, bila dah grad nanti barulah kita fikir macam nak bayar balik. No. Dah dapat hutang tu, kita bayar yuran every month, dapat je duit saku ke apa, some of it must go into tabung bayar balik hutang. Okay, jangan tunggu lama-lama. We'll figure it out one day. No, you won't figure it out one day. Okay, hutang dia tak tunggu one day. Betul. Dia ikut time dia tak tunggu kita, dia ikut time dia. So betul juga. Dan memang betul. Thank you Nisa for your question. Tapi betul, saya tertarik dengan soalan Nisa sebenarnya. Okay, Nisa tanya wajar ataupun tidak. Sekarang ini dengan keadaan pandemik, dengan students here and there, selepas diorang dah ada plan, ambil pinjaman ini, nanti bila dah habis kita akan mula bayar. Rupanya lepas habis belajar tak dapat lagi kerja yang dia idamkan, ataupun bila dah dapat kerja gaji tak ngam. So masih lagi tergendala hutang-hutang ini. I mean sometimes memang terpaksa ambil pinjaman itu. Kalau nak beli kereta contohnya, kalau nak beli rumah contohnya, memang harus ambil pinjaman. So how do we, when do we start planning sebenarnya? Sebelum kita ambil pinjaman tu ke, selepas ke, time tu ke? Actually kita dah kena buat planning tu way before. Kita dah kena tahu sama ada pinjaman yang kita ambil ni kita boleh langsaikan atau tidak. Bukan kita kata kita ambil dulu, kita beli dulu kereta ni, lepas ni baru kita fikir. Because dah dapat kereta, bestnya lepas ni kita fikirlah.
nasihat saya adalah untuk plan betul-betul daripada awal sebelum kita commit hutang, kita plan dulu. Sebab hutang ni kalau kita tak langsaikan, kita tak meet the deadline, dia akan berganda tau. Right. Dan the moment dia berganda, susah kita nak reverse balik. Ya. Sebab tu ramai orang putus asa bila moment dapat hutang je dia rasa macam tak boleh nak handle. Okay, so very important that kita uruskan daripada awal. Namun begitu, kalaulah dah masuk hutang and hutang keliling pinggang and kita rasa macam ni tak boleh, jangan putus asa. Okay, we go out, kita pergi counselling free dekat AKPK tu, dia akan ajar macam nak uruskan kredit anda. Okay? AKPK, counselling free. Dia akan ajar macam nak uruskan kredit anda, dia akan bagi anda nasihat sebagai seorang pengguna. Okay, bukan semua benda yang bank cakap tu anda kena ikut. Anda pergilah cari nasihat yang betul daripada kaunselor yang betul. Okay, so this is your right. Inilah hak anda sebagai seorang pengguna. So go out and look for that resources. Okay. So segala apa pun sebelum kita bab-bab kewangan ni lah, am I right to say before you do anything yang ada kena mengena dengan kewangan, financial ke apa benda ke, duduk, bagilah 1 jam pada diri anda, sekurang-kurangnya 1 jam, fikir, plan, susun dan tengok option dan buat research. Is that? Betul. Yes, do not rush your decisions. Okay. Especially when it's big amount of money. Jangan terburu-buru nakkan kereta. Kalau boleh naik LRT dulu. Kalau boleh buat benda lain, buat. Sebab hutang ni, dia akan bersama dengan kita. Kadang-kadang sampai mati pun ada yang masih berhutang. Okay, so must be very careful. Alright, okay. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada tetamu-tetamu online kita. Masa kita ada masa lagi? Yes, kita ada masa lagi. Jadi, saya nak guna masa ini untuk, sebab Puan Alina memang, I'm amazed, okay, that you berjaya buatkan sesuatu yang kalau pada saya pun, saya macam ada mental block, ada dinding ni tau. Financial aja, that's math. Kan macam terus kita rasa macam itulah putus asa. I'm really bad at math. Account I fail. Tak payah fikirlah. Boros. Langsung menjahanamkan diri kan. So thank you very much for making it so easy to understand. Mungkin boleh bantu sedikit lagi dengan kongsi dengan remaja-remaja kita di luar sana ataupun ibu bapa ya. Ibu bapa, tak terlambat lagi untuk anda semua, insyaAllah. Apakah yang harus dilakukan untuk mulakan financial planning? Okay, for semua anak muda di luar sana, kalau nak mula financial plan, kalau nak mula rancang untuk kewangan anda, benda paling penting anda mesti ada adalah matlamat hidup anda. Anda nak jadi kaya raya ni untuk apa? Nak beli apa? Nak pergi mana? Ada matlamat. Jadi kita tak simpan hanya untuk jadi kaya. Tak. Kita dah dapat duit tu, kita nak buat untuk apa, nak belanja apa. Ada matlamat hidup yang very inspirational for you. Okay, itu satu. Yang kedua, untuk ibu bapa. Untuk ibu bapa, jadikan perbincangan kewangan tu satu perbincangan bersama. Okay, mak-mak di luar sana jangan kalau anak-anak tanyalah papa. Jangan buat macam tu. Sebab anak-anak akan membesar dan mereka akan percaya yang masalah wang itu adalah masalah bapa ataupun masalah lelaki. Masalah wang itu adalah masalah bersama. Jadi sangat penting that ibu bapa bercakap tentang wang ni dengan berhati-hati di depan anak. Sebab kita anak-anak kita membesar dengan kepercayaan yang salah tentang wang. Okay, very important. So budaya duit dengan keluarga itu adalah salah satu benda yang sangat penting dan pastikan anda konsisten dengan anak-anak anda. Alright, okay, thank you very much. Kalau kita nak mulakan financial planning ataupun research pasal savings and all that, ada juga badan-badan yang kita boleh. Betul. So ada banyak sumber-sumber dekat di luar sana. Saya nak promote Fund for Life, fundfor.life, laman web yang telah kami bina bersama dengan partner kami FWD Takaful, di mana kami dah sediakan bahan-bahan untuk remaja, untuk anak kecil, untuk ibu bapa dan juga untuk cikgu-cikgu. So cikgu-cikgu yang menonton di luar sana, kita dah siap create rancangan pengajaran untuk cikgu-cikgu ajar matematik ke, bahasa Melayu ke, pendidikan Islam ke, dah ada lesson plan untuk cikgu terus ambil dan ajar di dalam kelas. Wow. What we believe in is literasi kewangan tu boleh diterapkan dalam apa sahaja subjek. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, pendidikan moral boleh. Kalau kita nak integrasikannya, kita boleh.
Alright? There you go. So one more time, the website is fun4.life. harus, okay? I'm telling you, kalau kalau cikgu-cikgu I macam ni dulu kan, mungkin saya takkan fail, gagal pendidikan akaun saya, prinsip akaun saya waktu tingkatan 3 dulu. Alright, terima kasih banyak-banyak Puan Alina. I'm so glad that we had this episode today, dan sangat-sangat berharap yang episod ini dapat membantu anda, ibu bapa, remaja, pre-teens. I know my kids are watching this because they know mommy so fail when it comes to financial literacy, so they want to learn the thing or two. I hope you guys learn something today as well. Dan untuk info ataupun maklumat yang lebih detail, contohnya badan-badan yang telah disebutkan Puan Alina tadi, ataupun tips-tips yang telah disebutkan Puan Alina tadi, anda boleh dapatkannya di laman media sosial kami yang tertera di bawah sini. So like, share, follow, buatlah apa yang patut ya kawan-kawan, dan yang penting haruslah mulakan financial planning kita today, hari ini juga. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami Puan Alina, juga pada tetamu-tetamu online kita, dan juga pada anda yang menonton. Jangan lupa bersama kami untuk episod yang seterusnya, Membina Juara. Saya Sharifah Alia. Assalamualaikum. Bye.